Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Maryam dalam Pendidikan Islam tahun 2 bidang sirah yang pada tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah. Okey, pada tajuk ini kita akan dapat menyenaraikan tanda-tanda kenabian yang terdapat pada diri Nabi Muhammad, menerangkan peristiwa yang berlaku semasa malaikat membelah dada Nabi Muhammad dan juga menganalisis kenapa pentingnya malaikat membedah dada Nabi Muhammad serta mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Tajuk ini ada dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 2 muka surat 97. Okey, jom kita baca buku teks. Sesuci hati kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, apabila hati baik, seluruh anggota badan turut menjadi baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad menerangkan bahawa seseorang yang mempunyai perbuatan baik itu datang daripada hati yang baik. Jadi, apabila kita sentiasa menjaga hati kita daripada berprasangka yang buruk-buruk dan memikirkan perkara yang tak elok, malah kita sentiasa menghiasi diri kita supaya sentiasa berzikir, membaca Al-Quran dan memikirkan perkara-perkara yang baik, memerhati ciptaan Allah, maka secara tidak langsung akan membentuk akhlak dan budi pekerti daripada akhlak dan budi pekerti diri kita yang terhasil daripada hati tersebut. Okey, jom kita tengok muka surat 98 pula. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad menuju ke kota Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad SAW. Antara tanda-tanda lain, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad SAW. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad. Tanda-tanda ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah tanda-tanda yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad? Okey. Nabi Muhammad ni akan menjadi Nabi. Apa tanda dia? Apa bukti dia? Mana ni? Jadinya terdapat beberapa tanda sejak daripada Nabi kecil sehinggalah Nabi dilantik menjadi Nabi. Okey. Jadi kita tengok beberapa tanda yang terdapat semasa kecil dan semasa Nabi remaja. Okey. Pertama sekali, semasa masih kanak-kanak. Okey, semasa Nabi masih kanak-kanak ni, ada suatu peristiwa yang berlaku di mana dada Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat. Tu yang pertama, masa Nabi masih kanak-kanak. Lepas tu yang kedua, dah besar sikit. Masa Nabi Muhammad ni pergi menuju ke kota Syam, dia ikut paksara dia pergi berniaga di Syam. Seorang pendeta Yahudi, dia bagi tahu pada paksara Nabi Muhammad ni, pada Abu Talib ni, dia dah kata yang Nabi Muhammad ni akan menjadi akhir zaman. Jadi seorang pendeta Yahudi mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad. Okey. Itu yang ketiga, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad. Maknanya ke mana sahaja Nabi pergi, ada awan atas dia. Jadi, dia melindungi Nabi Muhammad daripada kepanasan cahaya matahari. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat pula, terdapat tanda
kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad. Terdapat satu jenis macam chop di belakang tubuh Nabi Muhammad. Okey, semua tanda-tanda ni adalah untuk membuktikan yang Nabi Muhammad tu, yang Muhammad ni akan menjadi seorang Nabi. Okey, pertama sekali, semasa Nabi Muhammad masih kecil, datang malaikat membedah dada Nabi. Lepas tu, yang kedua, seorang pendeta Yahudi kenal, oh ini Nabi akhir zaman. Dia kenal bahawa Muhammad ni akan menjadi akhir zaman. Lepas tu, yang ketiga, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad ke mana sahaja Nabi pergi. Yang keempat, ada tanda, ada macam chop dekat belakang tubuh Nabi Muhammad. Okey. Sekarang kita tengok muka surat 99 pula. Peristiwa di mana hati Nabi Muhammad disucikan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Semasa kecil, baginda disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika berumur 4 tahun, semasa baginda bermain bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain, datang dua malaikat membawa baginda pergi ke suatu tempat. Malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Nabi Muhammad SAW lalu mengeluarkan segumpal darah serta berkata, "Inilah sasaran syaitan daripada kamu." Jibril alaihi salam menyucikan air dengan air Zamzam dan kemudian memasukkan semula ke dalam tubuh baginda SAW. Kanak-kanak yang melihat peristiwa tersebut menceritakan perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian mereka segera pergi mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Okey, masa Nabi kecil, masa Nabi masih kecil, dalam umur 4 tahun, masa dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah, masa dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah, Nabi memang lahir dekat kota Mekah, tapi masa kebiasaan adat orang Arab ni, dia akan bagi anak dia untuk disusukan oleh orang lain. Jadi masa Nabi kecil ni, masa duduk dengan Halimatus Sa'diyah di sebuah perkampungan bernama Perkampungan Bani Sa'ad, masa dia umur 4 tahun, datang dua malaikat. Okey, masa tu umur Nabi 4 tahun, Nabi tengah bermain-main dengan kanak-kanak lain, tiba-tiba datang dua malaikat. Ambil Nabi terus bawa pergi. Jadi kanak-kanak ni biasalah kanak-kanak, bila dah tengok macam tu, dia akan kepoh lah. Jadi dia akan kecoh, dia orang pergi tengok apa yang berlaku. Dia tengok malaikat Jibril belah dada Nabi Muhammad. Jadi dia pun kata belah dada Nabi Muhammad. Dia kata, oh Muhammad dibunuh. Jadi dia cepat-cepat pergi jumpa Halimatus Sa'diyah. Dia orang pergi berlari jumpa Halimatus Sa'diyah. Dia kata Nabi Muhammad telah dibunuh. Jadi dalam peristiwa tu, Nabi Muhammad ni dibedah dada oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ni dia ambil segumpal darah. Segumpal darah. Kamu pernah tengok hati ayam kan? Macam tu lah. Jadi dia ambil segumpal darah. Tu dia kata, inilah sasaran syaitan. Maknanya situlah tempat mudah syaitan membisikkan perkara-perkara yang tak elok. Kan? Okey. Jadi malaikat Jibril dia ambil segumpal darah tadi tu, dia persucikan, dia bersihkan darah tu dengan air Zamzam. Dan lepas tu dia masuk balik semula dalam tubuh Nabi Muhammad. Macam mana cara dia? Allahu a'lam bissawab. Yang penting, dia dah ambil darah tu, dia sucikan, dia bersihkan dengan air Zamzam, lepas tu dia masukkan semula ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Jadi kanak-kanak yang tersebut tadi tu cepat-cepat pergi jumpa Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun pergilah cari Nabi Muhammad. Masa dia orang sampai jumpa Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad dah okey, tak ada benda dah, malaikat pun dah pergi. Okey, itulah peristiwa yang berlaku semasa Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Dadanya dibedah. Okey, muka surat 100 pula. Dalam buku teks muka surat 100 pula ada nasyid. Okey. Nasyid bertajuk Kepentingan dan Iktibar Peristiwa Pembedahan Dada Nabi Muhammad. Okey, kita tengok nasyid ni sama-sama. Nabi diasuh di perkampungan.
Halimatus Sa'diyah, nama ibu Susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah, hati dibersihkan. Dada dibedah dada isyarat kerasulan, supaya terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, nescaya kita dihormati. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Okey, dalam lagu nasyid ni, dia beritahu Nabi diasuh di perkampungan. Nama ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah. Jibril datang mematuhi perintah daripada Allah untuk membersihkan, untuk membedahkan membedah dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan hati dan membersihkannya. Kenapa hati itu dibersihkan? Kenapa hati itu dibedah? Kenapa? Sebagai tanda kerasulan, sebagai persediaan sebelum Nabi menjadi Rasul. Supaya apa? Supaya diri Nabi ni terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Sebab itulah dikatakan Nabi ni seorang maksum. Tiada dosa yang Nabi lakukan. Jadi sebab tu dibersihkan dulu hati dia supaya tak ada dosa. Kerana sebagai persediaan sebelum wahyu diturunkan. Wahyu ni, Al-Quran ni suatu cahaya. Jadi bila ada titik-titik kotor, titik-titik hitam dalam hati, sukar untuk dia masuk. Jadi sebab itulah dibersihkan. Jadi bila dah dibersihkan, maka akan membentuk sifat-sifat kebaikan. Membentuk sifat-sifat mahmudah. Okey, jadi bila dah membentuk sifat-sifat mahmudah, maka akan menjadikan di Nabi Muhammad. Okey, sifat terpuji ni dia datang daripada hati yang suci, hati yang bersih sahaja. Jadi bila macam tu, dia akan terhindar daripada sifat-sifat yang keji. Sebab tu Nabi Muhammad ni sentiasa dihormati. Walaupun orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, dia tak suka dengan Muhammad ni sebab dia menyebarkan agama baru. Tapi walau macam mana pun dia tetap percaya yang Muhammad ni adalah seorang yang amanah, seorang yang ni. Dia tetap menghormati Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad sangat berani dan dia meyakini bahawa Allah melindungi dia. Walaupun godaan syaitan tu sering datang menghampiri dia, dia sentiasa membenteng diri dia dengan doa-doa. Sebab tu Allah ajar kita surah An-Nas dan surah Al-Falaq untuk menjaga diri kita daripada godaan syaitan. Okey. Nasyid ni, dia ada barcode. Jadi kamu boleh scan barcode ni untuk mendengar lagu dia. Okey. Sekarang kita tengok berdasarkan peta alil ni. Berdasarkan peta alil ni, kita tengok tanda-tanda kenabian. Ada 4 tanda kenabian. Okey. Yang pertama sekali, dada Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat semasa masih kanak-kanak. Masa umur Nabi Muhammad 4 tahun. Okey, yang kedua, seorang pendeta Yahudi mengenali Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman semasa baginda menuju ke kota Syam. Itu yang kedua. Yang ketiga, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad ke mana sahaja baginda pergi. Yang keempat, terdapat tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad. Ini adalah peta alil yang menunjukkan tanda-tanda kenabian. Yang pertama, dada Nabi Muhammad dibedah. Yang kedua, pendeta Yahudi mengenali Nabi. Dan yang ketiga, awan melindungi Nabi Muhammad, sentiasa duduk atas kepala Nabi Muhammad. Yang keempat, terdapat tanda cop di belakang tubuh Nabi Muhammad. Okey, kita tengok secara ringkas. Siapakah nama ibu susuan Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Pada umur berapakah Nabi Muhammad dibedah dadanya? 4 tahun. Berapakah bilangan malaikat yang datang untuk membedah dada Nabi Muhammad dan mensucikan hati Nabi Muhammad tu, membersihkan dada Nabi Muhammad tu? 2 malaikat, iaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail.
dada Nabi Muhammad tu dibedah lalu dikeluarkan segumpal darah, iaitu hati. Dia dibersihkan dengan apa? Dengan menggunakan apa malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad tu? Air Zam-Zam. Okey, itulah dia poin-poin penting yang perlu kamu tahu dalam tajuk ni. Okey, ni tajuk lagu nasyid tu. Di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah, hati dibersihkan. Dada dibelah, isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Sifat terpuji penuh hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, nescaya kita dihormati. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Okey, ni nasyid. Nanti nasyid ni kamu boleh scan barcode tu akan dapat lagu dia. Dapat dia punya muzik dia dah. Okey? Okey, itu sahaja tajuk kita pada hari ini, tanda-tanda kenabian. Ustazah harap kamu dapat manfaat daripada tajuk ini dan dapat mengetahui apakah tanda-tanda kenabian yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih di atas perhatian kamu. Assalamualaikum.